selamat pagi. Hari ini kita akan sambung PDPR sejarah kita. Okey, sejarah kita PDPR hari ini kita akan sambung tajuk tentang Kerajaan Alam Melayu Sezaman. Itu tajuknya di sini. Okey. Ni. Di buku, siapa ada buku teks? Okey, buku teks boleh tengok dekat sini, ada tajuk dia Kerajaan Alam Melayu Sezaman. Okey, kalau yang ada buku teks kamu boleh tengok buku teks, tapi cikgu akan tunjuk nota. Okey. Ini nota Kerajaan Melayu Sezaman. Pengenalan dia kamu kena tahu. Kerajaan Alam Melayu kamu belajar sebelum ni, iaitu Funan, Angkor, Champa, ada apa lagi? Ada kerajaan Kedah Tua yang ada negara kita. Itu semua dia mempunyai zaman yang sama dengan kerajaan yang hebat. Yang kamu lah. Contoh, kamu cakap, saya berkawan dengan seorang pelajar yang dapat 10A. Mesti rasa bangga kan? Samalah yang berlaku kepada kerajaan Melayu sezaman ni. Okey. Kita akan berasa bangga jika kita mempunyai kawan yang baik. Jadi itu ialah objektif dia. Untuk kamu tahu kenapa kerajaan Alam Melayu mempunyai kerajaan luar yang sezaman, yang menunjukkan kerajaan Alam Melayu di negara kita ni sangat hebat. Okey. So yang inilah yang pertama kerajaan alam sezaman ni kita boleh tengok kat buku teks lah. Okey. Buku teks. Yang ini yang pertama pada abad pertama. Kamu lihat gambar ni. Ada sezaman dengan dinasti daripada China, iaitu dinasti Han. Dan kerajaan Melayu Funan ni satu zaman dengan kerajaan Colosseum, kerajaan Rom di Colosseum. Okey, nampak pembinaan dia yang hebat kat sini. Jadi maksudnya kerajaan Funan ni sangat hebat. Sebab apa? Satu zaman dengan Empire Rom yang besar ni. Okey, kemudian yang kedua abad ke-9, iaitu kerajaan Angkor ni, Sriwijaya dan juga Champa ni sezaman dengan kerajaan Byzantine. Adanya Hagia Sophia ni, gambar ni. Lihat Hagia Sophia ni sangat cantik binaan dia. Yang kedua sezaman dengan kerajaan dinasti Tang, kerajaan Cina, ada binaan pagoda. Apa dia pagoda ni? Satu tempat binaan untuk meninjau kedatangan musuh lah. Okey, jadi yang sezaman pada kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Byzantine dan Cina ni ialah kerajaan Champa, Angkor, Sriwijaya. Okey, jelas Okey, seterusnya abad ke-14, kerajaan Majapahit. Dia sezaman dengan kerajaan Kesultanan Delhi. Dia ada Qutb Minar, iaitu sebuah binaan yang sangat cantik. Sezaman dengan kerajaan Empire Mongol. Kamu lihat Mongol betapa besarnya daripada China sehinggalah ke sempadan Eropah. Ni di kawasan Itali lah, dan juga di kawasan kawasan Eropah lah. Jadi menunjukkan kerajaan, kalau kamu tengok sini, kerajaan Alam Melayu mempunyai kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun yang tinggi, yang setanding dengan kerajaan luar. Jadi itulah untuk tajuk yang mula ni. Tujuan dia nak menunjukkan kerajaan Alam Melayu kita sezaman dan kerajaan-kerajaan kuat, yang menunjukkan ni tamadun kerajaan negara kita ni mempunyai tamadun yang tinggi, teknologi yang tinggi, setanding dengan kerajaan luar yang lain. Okey, baik, ada soalan tak setakat ni kelas? Okey, ada soalan? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan kita akan tak ada soalan kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, okey, kita akan sambung kepada yang ini. Okey, kamu lihat dulu video ni. Okey. Lihat kepada video ni. Hubungan diplomatik. Okey, cuba lihat. Sejurus lepas merdeka, Malaysia mengambil langkah proaktif menjalinkan hubungan diplomatik dengan 20 buah negara. Langkah ini diambil atas kepentingan menjaga keselamatan negara selain meningkatkan aktiviti perdagangan dan ekonomi.
Dan setelah 60 tahun, hubungan Malaysia dengan negara-negara luar menjadi semakin mustahak susulan cabaran polemik, budaya serta ekonomi yang dihadapi dunia, dan ketika ini membawa kepada lebih banyak kerjasama yang memanfaatkan hubungan dua hala ini. Baik saudara, untuk ikuti laporan yang disediakan ini mengenai hubungan diplomatik Malaysia bersama dengan rakan penyampai saya pada malam ini, iaitu wartawan Kamal Firmansyah. Saksikan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Datuk Ramlan Ibrahim, kementeriannya merupakan salah satu jabatan kerajaan pertama yang diwujudkan sebaik sahaja Allahyarham Tunku Abdul Rahman mendapat kata putus dari British bahawa tanah Melayu akan diberi kemerdekaan. Ini jelas menggambarkan betapa Malaysia komited untuk membina persahabatan dengan negara luar bagi menjamin keamanan sejagat. Kerajaan alam Melayu seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Pada abad pertama, kerajaan alam Melayu yang muncul adalah kerajaan Funan, dan kerajaan ini sezaman dengan kerajaan luar berikut. Nampak tak? Nampak kan videonya? Dengar suara? Okey, kerajaan Funan ni sezaman. Ni ulangan tadi cikgu terangkan. Kerajaan Funan sezaman dengan Empire Rom, Parsi, Kushan, dinasti Han. Maksudnya negara kita ni kerajaan yang kuat seperti kerajaan-kerajaan lain. Jelas Okay, seterusnya kita lihat tajuk yang ini Okay, kita lihat tajuk yang ni. Dan muncul kerajaan baharu yang Kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan luar. Peta berikut menunjukkan laluan perdagangan alam Melayu dengan kerajaan luar bermula dari abad pertama sehingga abad ke-15. Ni kalau kamu lihat, tadilah yang cikgu dah terangkan, daripada China yang warna biru cair ni pergi ke Mesir, pergi ke Eropah untuk berniaga. Jadi bila jauh ni jalan, dia akan singgah negara kita. Untuk apa? Untuk berehat, ambil makanan. Samalah. Jadi ini ialah faktor hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan lain. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Okey. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar telah mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Penyebaran agama telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio-budaya. Penyebaran agama-agama ini membuktikan sikap keterbukaan penduduk alam Melayu. Agama Hindu dan Buddha telah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan. Setelah kedatangan Islam, sebahagian besar penduduk di alam Melayu menganuti agama Islam. Okey, ini apa penerangan dia? Tadi dah set perdagangan kan? Tujuan kerajaan alam Melayu berdagang dengan kerajaan China, India. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa kelas? Tujuannya untuk apa? Untuk tingkatkan ekonomi. Okey. Dan ini pula dari segi agama. Kerajaan Melayu, alam Melayu dia menyebarkan agama membuktikan orang masyarakat alam Melayu ni dia mempunyai hati yang mudah menerima sesuatu yang baru. Contoh daripada agama Hindu ke agama Buddha, dari agama Buddha ke agama Islam. Dan akhirnya setelah kedatangan Islam ni, sebahagian besar penduduk di alam Melayu ni di rantau Asia Tenggara menganut agama Islam. Okey. Kerajaan alam Melayu turut menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar, contohnya dengan China. Kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan India pula adalah Funan, Sriwijaya, Majapahit dan Angkor. Hubungan diplomatik antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar menunjukkan usaha persahabatan yang dijalinkan antara kerajaan. Okey, jadi yang akhir ni ialah hubungan kerajaan Melayu dan kerajaan luar sezaman ni ialah dari aspek hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ni apa maksud dia? Maksudnya membuat hubungan persahabatan. Bersahabat, tambah kawan kan?
Kenapa nak tambah kawan? Supaya jika kita ada masalah boleh minta tolong. Okey. Dan satu lagi, bila ada hubungan diplomatik ni dapat mengukuhkan kedudukan atau dapat mengukuhkan kuasa kerajaan Melayu ni lah. Funan, Majapahit, Sriwijaya, Angkor. Okey. Dan dia secara tak langsung ni hubungan diplomatik dapat meningkatkan ekonomi. Sebab apa? Kerajaan Funan, Sriwijaya dan Majapahit ni dia akan berniaga dengan kerajaan India. Dan berniaga dapat duit, buat untung. Jadi itulah kepentingan hubungan diplomatik. Okey. Baik. Ada soalan tak setakat ni? Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, jadi kita lihat kepada kamu punya ni modul PDPR. Ada modul PDPR kan? Okay, cuba tengok modul PDPR tingkatan 2. Okey. Okey, untuk bab 1 kita buat soalan objektif kan? Betul tak? Okey, jap kita tunjuk. Okey, modul PDPR Kita present your entire screen. Alright, click and share. Okey, ini modul PDPR kita kan. Tu kamu buat soalan soalan objektif 1 sampai 10, betul tak? Betul kan? Okey. Hari ini kamu buat soalan objektif soalan 11 sehinggalah soalan 15. Habiskanlah. Boleh? Okey, kemudian hari tu kamu buat lokasi kerajaan Melayu, betul tak? Di value X, Y dan Z. Okey, hari ini cikgu nak kamu buat soalan 2 ni. Ni kita besarkan. Soalan 2 ni. Soalan tentang kerajaan alam Melayu yang sezaman. Ini kita baru je terangkan ni. Abad pertama senaraikan kerajaan Melayu sezaman, abad ke-9, abad ke-14. Boleh Nanti kamu adjust lah tak ruang kat mana. Okey. Kemudian soalan sini cikgu rasa tak perlu, nanti kita bincang. Okey, 2 tu sajalah. Soalan 2 ni tentang kerajaan alam yang sezaman, 2A, 2B, dan juga soalan objektif untuk soalan 11 hingga soalan 15. Itu saja. Okey, ada soalan tak pelajar? Okey, hello, ada soalan? Ada apa nak tanya? Boleh buka mic. Okay. Okey, boleh buka mic tak? Hello, boleh buka mic? Okey, dia ada masalah internet sikit. Tak ada Okey, soal tadi kerja rumah okey Soalan objektif 11 hingga 15 dan soalan struktur soalan 2. Kerajaan alam Melayu yang sezaman. Betul tak? Okey, kita cuba sikit ada ni. Okey, ulang sekali lagi. Tadi soalan objektif kerjanya soalan 11 hingga soalan 16 dan soalan struktur soalan 2 kerajaan sezaman. Betul tak? Okey, ada soalan kerja rumah semua okey. Okey, tak ada siapa nak tanya. Ni pelajar Cina ada nak tanya, pelajar India, Limero, Tajingro, Nadira, Alia, Nadia, Sohwinyo. Buka mic, ada nak tanya. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Ni Rohaya, Izzati, Amirul Hafiz, tak ada. Ni Kumar, ada tak? Nadia, Juma Jihan, Sohwin Yong, Tan Iru, Cikening. Ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada, cikgu rasa itu saja. Terima kasih kerana mengikuti PDPR sejarah hari ini. Jangan lupa siapkan modul PDPR yang kita dah tunjuk tadi. Okey, yang tak dapat ikut, yang ada masalah internet, jangan risau. Video PDPR ni kita akan upload di YouTube. Kamu boleh tengok di sana. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih. Okey, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Okay, bye-bye. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye.
Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay. Okay, terima kasih.